This call is now being recorded. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا أنتنا إنك أنت العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا علما وهداية لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارحمنا إننا نعلم ونعرف ديننا كما صرفت العالم ولنا الملائكة المقربين وافتح لنا ورحمتك علينا يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ويسرنا قال الشيخ مسلم كلام dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikriha hazimil ladzati fa innahu yumahhisu dhunuba wa yuzahidu fid dunya. Artinya, banyakkan olehmu daripada ingatkan yang memutuskan segala kesedapan, yakni mati. Maka bahwasanya mengurang ia akan segala dosa dan membawa kepada meninggal akan dunia. Artinya membanyak oleh kamu daripada ingat dalam hati, kena banyak ingat. Jadi Nabi katanya kita ni mesti kena membanyakkan ingat. Ingatkan apa benda? Ingat yang ini perkara yang sesuatu yang memutuskan sekalian kesedapan. Memutuskan. Ingatkan yang ini sesuatu yang memutuskan kesedapan. Apa yang memutuskan kesedapan, yakni mati. Jadi hazimil ladzat tu mana perkara yang memutuskan kesedapan. Kena atas mati. Memanglah kenapa boleh katanya mati itu ialah perkara yang memutuskan kesedapan. Memanglah apabila mati segala kesedapan di atas dunia ni dah hilang. Dah putus, dah habis. Sebab mati itu apabila kedatangan mati, kesedapan, kelazatan di atas dunia ini habis. Memutus ini maknanya habis lah. Jadi maksudnya Nabi suruh kita membanyakkan ingatkan mati. Mati itu apa dia? Ialah perkara yang memutus akan kesedapan. Memanglah apabila mati segala kesedapan di atas dunia ni dah habis. Itu katanya mati ialah perkara yang memutuskan kesedapan. Lezat, kesedapan, yakni kesedapan dunia kita jaga sikit. Takut dikatakan mati putus ke? Boleh jadi orang tu, setengah orang tu mati duduk sedap pula dalam kubur kalau orang yang ahli taat. Maka kita tanggung katanya yang memutuskan sekalian kesedapan, yakni kesedapan dunia. Mati itu ialah perkara yang memutuskan kesedapan, yakni kesedapan dunia. Kenapa disuruhkan kita membanyakkan mengingatkan mati?
maka bahwasanya yakni kerana bahwasanya yakni kerana bahwasanya mati itu mengurang ia akan segala dosa. Mengurang ia akan segala dosa dan membawa kepada meninggalkan akan dunia. Maka bahwasanya mati mengurang ia akan dosa. Memanglah orang kitanya kalau banyak mengingatkan mati, dia tak nak buat dosa sangatlah. Sebab dia pun sedar katanya kalau mati dosa banyak akan diseksa. Sebab tu kalau ada mengingatkan mati, perasaan nak buat maksiat tu dia jadi kurang. Apabila jadi kurang buat maksiat, dosa pun kurang juga. Dan membawa kepada meninggal akan dunia. Maknanya bukan mati ni membawa kepada meninggalkan dunia, mana jadi sebab bahasa Arab katanya yuzahidu muzahidkan. Jadi membawa kepada kita ni tak peduli kepada dunia. Membelakangkan akan dunia menghadap kepada akhirat. Itu membawa kepada meninggal akan dunia, maknanya dunia letak di belakang, yang mana kita menghadap kepada akhirat. Dunia kita letak di belakang. Itu membawa kepada meninggal akan dunia. Satu. Dan bertanya seorang lelaki akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini masuk hadis lain pula. Siapa daripada mukminin afdal ya Rasulullah? Dia tanya Nabi, orang mukmin yang mana ke yang afdal, yang paling lebih? Mana orang mukmin yang paling lebihnya siapa? Yang mana satu daripada orang mukmin yang paling lebih daripada orang ramai? Jadi maknanya dia tak tanya ni, dia nak tahu siapa ke orang mukmin yang lebih. Maka sebenarnya Nabi yang terlebih elok mereka itu perangai. Nabi jawab kata orang mukmin yang afdalnya ialah orang yang lebih elok perangai. Husnul khuluq. Sebagaimana kita belajar dari kitab kitab hari Selasa tu, masalah elok perangai. Nabi jawab katanya orang mukmin yang afdal ialah orang mukmin yang elok mereka itu perangai. Mana orang yang elok perangai lah. Maka apabila Nabi jawab kata orang mukmin yang elok perangai itulah yang paling afdal, maka dia tu tanya pula, sembahnya seorang lelaki, siapa daripada mukmin lebih berakal? Orang mukmin mana yang lebih berakal, lebih cerdik lah. Orang mukmin lebih berakal, lebih bercerdik, sebenarnya datang bahasa Arab. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Jadi dia tanya pula, saat ni dia tanya siapa ke orang mukmin yang paling lebih, yang afdal. Nabi jawab kata orang yang elok perangai. Lepas tu dia tanya pula yang kedua, siapa ke orang mukmin mana ke yang lebih berakal, lebih cerdik. Maka Nabi jawab kata aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada. Artinya yang lebih berakal mereka itu orang mukmin. Orang mukmin yang lebih berakal, lebih cerdik daripada orang lainnya ialah yang terlebih banyak mereka itu bagi mati itu ingatan. Maknanya dia ingatan zikran tu
Dalam nahwu dia i'rab jadi tamyiz. Jadi asalnya yang lebih banyak ingat mereka itu bagi mati. Asalnya begitu. Yang lebih banyak ingat mereka itu bagi mati. Akan mati. Maknanya orang mukmin yang lebih cerdiknya, yang lebih berakal daripada orangnya ialah orang mukmin yang banyak mengingat akan mati. Dan yang lebih elok mereka itu yang mukmin bagi barang yang kemudian pada mati itu mesediakan. Maknanya orang yang lebih elok mesediakan bagi barang yang kemudian pada mati. Mesediakan ini buat kesiapan. Jadi Nabi jawab katanya orang mukmin yang berakalnya ialah orang mukmin yang banyak mengingatkan mati. Selepas pada dia mengingatkan mati, dia banyakkan buat perkara-perkara untuk jadi kesiapan bagi nak jumpa selepas pada mati. Maknanya mesediakan pahala amalan itulah untuk jadi bekalan selepas pada mati. Mesediakan pahala amalan untuk nak jadi bekalan selepas pada mati. Banyak amalan senang di akhirat esok lepas pada mati. Itu orang yang mukmin yang lebih cerdik. Kalau kita kaji tengok bahawasanya kenapa Nabi kata orang ni orang lebih cerdik, lebih berakal daripada orang mukmin. Mana orang mukmin yang paling berakal ialah orang yang banyak ingatkan mati dan buat kesiapan untuk orang yang banyak buat kesiapan kepada perkara yang akan jumpa selepas pada mati. Sebab kita maklum, orang yang cerdik, orang yang fikir jauh. Orang yang cerdik ialah orang yang jauh. Dia fikir nak senang masa depan, mengutamakan masa depan daripada masa sekarang. Sebab orang ni dia dah tahu katanya negeri akhirat, negeri yang berkekalan. Lepas tu dia tahu pula katanya dia nak buat macam mana supaya dia tak jadi susah di dalam negeri yang berkekalan. Maka maka dia buatlah untuk nak dapat kesenangan di dalam negeri yang berkekal. Biarlah susah sekarang, asalnya senang di masa depan. Biarlah susah sekarang, asalkan senang di masa depan. Jadi orang ni dia duduk dalam keadaan begitu. Biarlah susah sekarang, penat sekarang, asalkan senang di masa depan. Itu kelakuan orang cerdik, orang berakal. Tetapi kalau orang yang tidak berakal, dia tak fikir masa depan. Asalkan sedap, senang pada masa sekarang, masa depan nak jadi susah, dia tak tahu. Dia nak jadi susah, dia tak kira. Katanya hari ni bagi sedap, senang dia hari ni, esok nak jadi susah, dia tak fikir. Dia tak fikir jauh, dia tengok kepada masa sekarang saja. Dan bertanya Sayyidatina Aisyah. Dan bertanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah ada tanya Nabi akan Rasulullah, bertanya akan Rasulullah, adakah dihasyarkan serta syuhada itu seorang? Adakah dihasyarkan serta syuhada itu seorang? Sebenarnya bahkan iaitu mereka yang ingat akan mati pada sehari dan semalam itu 20 kali. Aisyah katanya, adakah dihasyarkan, jadi dihimpunkan
di padang mahsyar, adakah dihasyarkan, adakah dihimpunkan serta syuhada, yakni bersama orang-orang syuhada. Serta syuhada, yakni bersama orang-orang mati syahid, dihasyarkan seorang tu naib fa'il. Dihasyarkan seorang, jadi seorang yang bukan syuhada. Yani seorang yang bukan syuhada. Seorang yang bukan syuhada. Jadi maksudnya Aisyah, Siti Aisyah dia tanya Rasulullah di akhirat esok, di padang mahsyar esoknya, adakah orang yang tidak mati syahid? Orang yang mati tapi bukan mati syahid, mati biasa, ada jalan ke tidak dihasyarkan bersama, duduk bersama dengan syuhada? Jadi maknanya orang yang tidak mati syahid, boleh ada ke tidak dihasyarkan, didudukkan, dihimpunkan bersama dengan syuhada? Itu maksudnya. Orang yang tidak mati syahid, ada ke tidak dihasyarkan dia, dikumpulkan dia, dihimpunkan dia di padang mahsyar esok bersama dengan orang yang mati syahid? Maka jawab sebenarnya, ini jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada. Bahkan sebab tanya ada ke tidak, Nabi jawab katanya bahkan, mana ada. Bahkan maknanya ada, iaitu mereka yang ingat akan mati pada sehari semalam 20 kali. Maknanya orang yang banyak ingat kepada mati sehingga dapat bilangannya 20 kali dalam waktu sehari semalam 20, ataunya 24 jam. Maknanya orang yang banyak ingat akan mati. Orang yang banyak mengingat akan mati yang tak kurang daripada bilangannya 20 kali dalam sehari semalam. Orang ni akan dikumpulkan, akan dihimpunkan, akan dihasyarkan bersama dengan para syuhada. Jadi maknanya boleh duduk bersama dengan orang-orang mati syahid. Boleh duduk bersama dengan orang-orang mati syahid walaupun dia tidak mati syahid sekalipun, tetapi boleh duduk bersama dengan orang mati syahid. Sebab ada nak serupa kan. Ada tempat serupa orang mati syahid, memang dia orang mati syahid ni, orang ni kalau dia pergi berperang fi sabilillah, orang apabila dia pergi berperang ni, memang kematian tu di dalam kepala dia. Maknanya apabila pergi berperang fi sabilillah, kebanyakannya biasanya orang ni dia akan ingat kepada mati setiap masa. Sebab tak adalah orang pergi berperang fi sabilillah tu berperang ingat kata aku tak mati, tidak. Biasanya boleh jadi mati pada medan perang sekali ni. Kali ni boleh jadi mati. Nak pergi perang kali ni boleh jadi tak balik lah. Maka jadi orang mati syahid memang mati dalam keadaan mengingat akan mati. Maka dia ni dengan sebab banyak kali ingat akan mati dalam masa sehari semalam, maka di akhirat esok dapat bersama dengan orang-orang mati syahid. Dan tersebut di dalam hadis pula,
Barang siapa berkata pada tiap-tiap hari 21 kali. Barang siapa berkata pada tiap-tiap hari 21 kali. Sebanyak 21 kali. Berkata, bacalah. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Atau nak baca wakaf-wakaf. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Maknanya, Allahumma, ya Allah, barik li anak, bagi keberkatan bagi aku fil mauti pada mati. Mati dengan berkat. Kita minta daripada Allah, maknanya minta daripada Allah apabila kita mati itu mati dengan keberkatan. Wa fima ba'dal mauti, dan ada keberkatan kemudian daripada mati. Jadi mati dalam keadaan keberkatan dan selepas pada mati pun berada di dalam keberkatan. Baca yang ni 21 kali pada setiap hari. Baca yang ni, Nabi kata siapa baca yang ni 21 kali pada tiap-tiap harinya, nescaya tiada dihisapkan dia oleh Allah Ta'ala. Nescaya tiada dihisapkan dia oleh Allah. Kita ni akan dihisap, akan amalan kan? Kita ni akan dihisap, akan amalan pada masa kita meninti di atas titian sirat. Maka Nabi katanya orang ni lepas daripada kena hisap dengan barang kurnia ia atasnya di dalam dunia. Nescaya, sekali lagi, nescaya tiada dihisapkan dia oleh Allah dengan barang yang kurnia yang bagi olehnya oleh Allah atasnya, atas barang siapa di dalam dunia. Maknanya dia ni akan lepas daripada kena hisap akan segala perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada dia pada dunia. Jadi hartanya Allah Ta'ala tidak, jadi kita maklum bahawasanya apabila dihisap tu Allah Ta'ala hisap, cek segala perkara-perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Ilmu yang kita dapat daripada mana, adakah kita beramal dengan ilmu itu? Harta dapat daripada mana, adakah kita guna pada jalan. Jadi maknanya segala ilmu, segala harta benda, segala anak, jadi segala perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada kita di dalam dunia, maka Allah Ta'ala akan dihisap balik di akhirat pada masa titian sirat. Tetapi setiap orang tu akan kena hisap kesemuanya. Malaikat adalah orang-orang yang tertentu yang lepas daripada kena hisap. Seperti setengah daripada orang yang banyak baca, yang amal baca Amanar Rasul pada tiap-tiap lepas sembahyang. Begitu juga kata di sini orang yang banyak yang baca doa ini 21 kali pada setiap hari akan lepas juga daripada hisap.
Dan menyebut setengah ulama bahawasa barang siapa membanyakkan daripada ingatkan mati, nescaya dimuliakan dengan 3 perkara. Dengan segera akan taubat dan memadai nafsu dan rajin pada ibadat. Menyebut setengah ulama bahawasa barang siapa membanyakkan daripada ingatkan mati. Siapa-siapa banyak daripada ingat akan mati. Mana siapa saja banyak ingat kepada mati, ingatkan mati, nescaya dimuliakan dengan 3 perkara. Mana dimuliakan, dibagi kepada dia 3 perkara. Dia dapat 3 perkara ni akan dapat pada dia. Jadi siapa-siapa yang membanyakkan ingatkan mati, dia akan dapat daripada Allah, dapat kemuliaan daripada Allah dengan 3 perkara ini. Maknanya Allah Ta'ala bagi kepada dia, Allah Ta'ala hidupkan 3 perkara ini pada dia. Memang 3 perkara ni 3 perkara yang jadi mulia. Jadi maknanya apabila membanyak akan mati, 3 perkara ni hidup pada dia, jalan pada dia, ada pada dia. Mana dia? 1, dengan segera akan taubat. Segera akan taubat ni eloklah. Sebab taubat wajib bersegera. Taubat dia tidak bertangguh, dia bersegera akan taubat. Memanglah apabila banyak mengingat akan mati, rasanya tak berapa lama dia nak mati, dia bersegera akan taubat. Sebab kita ni apabila ingat akan mati, sebab kita dah tahu kalau mati nak jumpa dengan apa dalam kubur, dalam akhirat esok, maka kita ni tak sangguplah nak mati dalam keadaan berdosa. Kita tak sanggup nak mati di dalam keadaan berdosa. Padahal kita setiap hari ingat akan mati. Lagi pulanya kita tak sanggup nak mati dalam keadaan berdosa. Sebolehnya sekandak kitanya ialah nak mati dalam keadaan suci, bersih daripada dosa. Nak mati di dalam keadaan penuh banyak daripada amal kebajikan. Itu yang kita nak. Kita naknya mati dalam keadaan suci, bersih daripada dosa. Sebab dosa ini membawa kepada kena azab selepas pada mati. Kita dah maklumnya begitu. Orang Islam, orang mukmin dah maklumnya begitu. Maka apabila membanyak akan mati, memanglah dengan secara tak dapat tidak, orang ni akan membanyakkan taubat. Akan bersegera kepada taubat. Dia tak nak tangguh-tangguh dah. 1. Yang keduanya, dan memadai nafsu. Maknanya memadai nafsu. Mudah katanya, dia tak ikut hawa nafsu. Dia tak ikut akan nafsu. Nafsu kata putih, nafsu kata hitam, dia kata putih. Nafsu kata jangan, dia buat. Nafsu kata buat, dia tinggal. Untuk memadai memadai nafsu. Jadi membatahi, artinya lebih kurang itulah, memadai nafsu. Maknanya tak ikut nafsu. Nafsu kata kiri, dia buat kanan. Nafsu kata putih, dia buat hitam. Contohnya begitulah.
Tiganya, dan rajin pada ibadat. Dan rajin pada ibadat. Inilah kalau orang tanya, nak buat macam mana ni nak bagi rajin buat amal ibadat. Kalau orang tanya, saya nak buat macam mana nak bagi semangat buat amal ibadat. Nak bagi rajin buat amal ibadat. Tak payah. Banyak ingatkan mati. Bagi dia banyakkan ingatkan mati, dia akan rajinlah buat amal ibadat. Memangnya begitu. Sebab macam kata tadi, kita nak mati dalam keadaan mana? Kita nak mati dalam keadaan mana? Keadaan suci, bersih daripada dosa, dan nak mati dalam keadaan banyak bekalan amal ibadat. Maka apabila banyak ingatkan mati, dia rajinlah bekerja untuk nak dapat pahala amalan tu. Jadi maknanya dia akan jadi rajin dengan sendiri pada buat amal ibadat. Tak payah jadi maknanya nak jadi semangat rajin buat amal ibadat tu tak payah guna benda lain. Banyak mengingatkan mati. Sebab orang kita ni kalau ada nampak keperluan dalam satu perkara, dia suka buat, dia rajin nak buat. Tengok orang lapar, orang lapar dia rajin memasak. Tanya siapa yang rajin memasak? Orang lapar. Kalau kenyang, dia tak rajin dah masak. Dengan sebab lapar, orang tu lah rajin memasak. Maka di sini pun demikian. Dan barang siapa lupakan mati, nescaya didendakan dia dengan 3 perkara. Dan barang siapa lupakan mati, nescaya didendakan dia dengan 3 perkara. Kalau lupa ke mati, akan didendakan dia dengan 3 perkara. Maknanya mempidikan taubat. Dan perlahat kepada dunia. Dan malas daripada mengerjakan ibadat. Siapa lupakan mati, tak sedar, kata dia akan mati, dia perasan kata dia ni panjang lagi umur dia, jauh lagi daripada mati. Maka orang ni akan didendakan dia, dibalaikan dia, didendakan dia dengan 3 perkara. Sebalik dengan tadi. 3 perkara yang jadi sebalik dengan tadi, satunya mempidikan taubat, mana menangguhkan taubat, mengabaikan taubat. Jadi tak jadi bersegera daripada akan taubat. Dan yang keduanya, perlahat kepada dunia. Sangat kandak kepada dunia. Sangat ingin kepada dunia. Sangat ingin kepada perkara dunia. Sangat berkandak, sangat setuju kepada dunia. Sangat tomok lah. Perlahan ni tomok lah. Sangat tomok kepada dunia. Kepada benda dunia, dia sangat tomok. Dan malas daripada mengerjakan ibadat. Dan malas, jadi berat badan, jadi segan nak buat amal ibadat. Itu sebalik dengan tadi. Dan tiada tersembunyi atas tiap-tiap manusia bahawasa
akhir kelakuannya itu mati dan ia pada tiap-tiap nafas itu di dalam berjalan kepadanya. Dan tiada tersembunyi dan tiada tersembunyi atas tiap-tiap manusia. Maknanya perkara ni tak tersembunyi, dah nyata, dah jelas, dah dimaklum, dah maklum. Dan tiada tersembunyi, maknanya maknanya benda ni dah tiada tersembunyi, maknanya dah nyata, dah latas, dah dimaklum atas tiap-tiap manusia. Jadi semua manusia dah tahu. Tak ada orang tak tahu. Semua manusia dah tahu. Tidak ada siapa manusia mana yang tak tahu benda ni. Apa dia? Bahawasa akhir kelakuannya itu mati. Akhir-akhir dia akan jumpa dengan mati. Akhir keadaan dianya, kalau tanya akhir jawapannya, apa khabar dia? Sehat, sehat, sehat. Apa khabar dia? Begitu begini. Tapi akhir-akhirnya kita kalau orang tanya pasal apa khabar dia, dah mati. Jadi akhir kelakuan orang kitanya ialah mati. Semua orang tahu, tak ada siapa yang tak tahu. Tidak ada siapa yang tak tahu. Manusia mana, tak kira orang Islam atau orang kafir, orang mukmin ke orang kafir, tak kira. Semuanya tahu katanya akhir dianya ialah mati. Dan ia pada tiap-tiap nafas itu berjalan kepadanya. Dan ia manusia setiap nafas, setiap kali bernafas. Setiap kali bernafas, berjalan kepadanya kepada mati. Setiap kali bernafas, semakin dekat. Lalu 1 minit, lebih dekat. Lalu 1 minit, semakin dekat dengan mati. Macam katanya, kullu atin qaribun. Tiap-tiap perkara yang datang itu semakin dekat. Semakin datang, semakin dekat. Macam kita berjalan. Apabila kita berjalan nak tuju kepada suatu tempat, apabila kita berjalan untuk nak menuju kepada suatu tempat, semakin berjangkau, semakin dekat. Semakin berjangkau, semakin dekat. Dia tak ada jadi duduk di tempat yang sama, semakin berjangkau duduk di tempat sama, semakin berjangkau ke depan, lebih jauh, tidak ada. Semakin dekat, semakin dekat. Dan lagi akan dibalas dengan amalannya, baiknya dan jahatnya. Dan juga semuanya, ni setengah daripada perkara yang kita manusia dah maklum, kita manusia lebih laginya kita orang Islam, kita orang mukmin dah maklum dengan perkara ini, apa dia? Kita ni akan dibalaskan akan amalan kita. Kalau baik, baiklah. Kalau jahat, jahat. Maka bersangatlah bodoh dan bebal mereka yang tiada bersedia dan tiada mengambil bekal kepada akhirat. Tempat yang ketetapannya, tempat yang kita tetap. Pergi sana tak pindah dah. Maka bersangatlah bodoh dan bebal bagi mereka yang tiada bersedia dan tiada mengambil bekal bagi akhirat. Tak tahu nak kata lah. Kalau nak banding sekarang, dia nak balik kampung ke Masalan, dia dah tahu. Nak balik dengan kereta. Kereta ni mesti kena isi minyak. Dia dah tahu. Katanya nak balik kampung atau nak pergi ke mana-mana dengan kereta, kereta kena pakai minyak. Kereta kena isi minyak. Tapi tak bawa duit itu, tak tahu nak kata lah. Sebut kata nak pergi ke mana-mana, kalau jauh, kereta kena pakai minyak, mesti kena cadang duit untuk nak mengisikan minyak. Tapi, kalau nak pergi ke mana-mana dengan kereta sendiri,
tidak sediakan duit untuk nak isikan miak, tak tahu nak kata ni orang ni. Boleh kata bodoh, boleh kata bebal lah. Sebab tak ada orang yang tak sediakan duit untuk nak mengisikan miak. Semua orangnya bawa. Malaikat terlupa nak bawa, nak ambil duit tu, tu boleh jadilah. Tetapi kalau tak terlupa tu, memanglah. Nak pergi ke mana-mana dengan kereta, dengan motor, kalau jauh, kena isikan miak, mesti dia kena sediakan duit. Maka demikianlah. Tidak ada maka macam mana kalau kita katanya orang tu dia tak terlupa, dia tahu katanya dia nak balik kampung jauh, jauh perjalanan, lepas tu nak balik dengan kereta dia sendiri. Lepas tu kereta dia kena isikan miak. Tapi sengaja dia tak bawa duit. Macam mana kita nak kata pada dia? Macam mana kita nak kata pada dia? Orang yang boleh buat begitunya orang bodoh saja. Dia kata sini, sebab biasanya tak ada lah orang yang nak pergi ke mana tak sediakan duit untuk nak mengisikan minyak kereta tu, tidak ada. Mesti sediakan. Maka di sini pun begitulah. Jadi maknanya kita manusia ni, kita manusia dah maklum, kita dah tahu katanya kita akan berjumpa dengan mati. Setiap minit tu semakin dekat dengan mati. Semakin dekat dengan mati. Lagi pulanya, jadi maknanya mati tak dapat tidak. Lagi pulanya selepas pada mati itu akan dibalaskan akan amalan. Baik-baiklah balasan. Jahat-jahatlah balasan. Dah maklumnya begitu. Dah tahunya begitu. Maka kalau tak buat kesiapan lagi itu tak tahu nak kata. Sebagaimana katanya ajiblah. Sebagaimana ada sebut di setengah-setengah tempat tu dikata ajiblah. Padahal berasa pelik. Berasa pelik sangatlah. Dia dah yakin katanya akan berjumpa dengan mati, akan dibalas. Tetapi tak rasa nak buat kesiapan untuk nak menghadapi selepas pada mati. Padahal dia yakin. Begitulah. Cumanya masalahnya orang kita ni tak nampak. Tak nampak tengok. Cumanya datang daripada sedar saja. Begitulah. Apa dia? Dia katanya, maka bersangatanlah bodoh dan bebal mereka yang tiada bersedia dan tiada mengambil bekal kepada akhirat. Akhirat tempat ketetapan. Tempat ketetapan maknanya masuk apabila tak jadi akhirat ni dia tak macam dunia. Dunia tak tetap. Akan habis masa dunia. Akan berpindah. Kita di dalam dunia sementara saja akan berpindah. Tetapi apabila kita duduk di dalam alam akhirat, tak berpindah kepada alam mana-mana, dah tak pindah. Tak macam kita dunia tak tetap, kita akan berpindah alam pula daripada alam dunia kepada alam barzakh. Jadi maknanya barzakh tu antara mati dan bangkit. Antara mati dengan bangkit tu dikatakan alam barzakh. Lepas pada alam barzakh apabila dibangkit, masuk pula kepada alam akhirat. Jadi maknanya atas seorang-seorang tu akan lalu, akan duduk tiga alam. Akan berada di dalam tiga alam. Alam dunia tak tetap, kita akan berpindah masuk kepada alam barzakh.
alam barzah pun tak tetap juga. Kita akan tinggal berpisah daripada alam barzah masuk ke dalam alam akhirat. Maka masuk dalam alam akhirat tak ada lah. Alam lain selepas pada alam akhirat tidak ada. Itu maknanya akhirat tempat ketetapan. Maknanya tidak ada alam yang selepas alam akhirat. Itu makna tetap. Tak macam alam dunia, ada lagi selepas pada alam dunia ialah alam barzakh. Dan alam barzakh tak tetap juga, ada alam akhirat lepas pada alam barzakh. Maka untuk hari ini kita akhir kat situlah dulu. Pada katanya firman Allah Ta'ala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح عارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم استودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Ya, Terima kasih Baba. Terima kasih, Abah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadis Usfuriyah ya lepas ni insya-Allah.